Kalau kira buat permulaan dulu sehingga sekarang, kalau kira dululah lebih yang terbaiknya. Kalau bermula tahun 2000 sehingga 2004 sehingga 2004 lebih kurang tu, perniagaan agak baiklah. Pendapatan pun bolehlah untuk tampung keluarga. Cuma semenjak akhir-akhir ni, bila dah banyak pasar raya buka, jadi saingan pun banyak, jadi kebetulan saya pun sakit sikit. Jadi akhirnya dia agak menurunlah. Itulah Luahan alias Osman atau lebih dikenali dengan panggilan Pok Lias, seorang peniaga kedai runcit yang kekurangan modal bagi memajukan perniagaan kedai runcitnya. Luahan tersebut seolah-olah didengari oleh warga kerja Jabatan Tanggungjawab Korporat Bank Islam di Kuala Lumpur, kerana ketika itu mereka sedang mengadakan mesyuarat bagi memilih penerima bantuan dalam program Semurni Kudratku yang dirancang sejak 4 bulan yang lepas. Mesyuarat yang diadakan oleh Jabatan Tanggungjawab Korporat Bank Islam diketuai oleh pengurus tanggungjawab korporatnya, Mazlan Moin, memutuskan bahawa penerima yang telah disenarai pendek dan layak bagi program Semurni Kudratku berasal dari Dungun, Terengganu. Responden yang telah kami senarai pendekkan ini adalah kita akan muatkan dalam program kami, CSR kami yang bertajuk Semurni Kudratku. Pemilihan untuk responden ini kami telah menetapkan kriteria di mana penerima sumbangan ini adalah mesti daripada fakir miskin, tetapi dia berusaha untuk mengembangkan perniagaan yang sedang dijalankan. Tak kira sama ada kecil-kecilan atau besar-besaran atau medium. Tetapi kami akan bantu dari segi sumbangan sedikit bantuan daripada dana kad Bank Islam kami berupa wang tunai ataupun pembelian barangan keperluan perniagaan mereka. Bagi memastikan kejayaan program ini, satu mesyuarat melibatkan warga kerja Bank Islam Cawangan Dungun diadakan. Pengurus Cawangan Bank Islam Dungun, Nik Muhammad Nasuha Nik Razin, dan beberapa warga kerja Bank Islam Cawangan Dungun telah membuat bancian melibatkan beberapa responden yang akan disenarai pendek. Okey, tujuan saya datang pada pagi ini, saya nak share sikit tentang program kita CSR kita, Semurni Kudratku. Bank Islam Cawangan Dungun telah terpilihlah sebab responden kita yang kita pilih daripada 4 yang kita pergi itu, 1 terpilih dan 1 ni daripada Dungun. Pelbagai aspek diambil kira dalam pemilihan tersebut, antaranya jumlah pendapatan dan tanggungan responden, selain prospek perniagaan yang sedang dan akan diusahakan dan dikembangkan jika mereka terdiri daripada peniaga kecil-kecilan. Ini berikutan, Nik Nasuha dan warga kerja Bank Islam Cawangan Dungun telah menerima banyak permohonan, namun ramai di antara mereka tidak layak menerima bantuan tersebut atas pelbagai faktor dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Jabatan Tanggungjawab Korporat Bank Islam. Bantuan ni kita dapat daripada sumbangan daripada program amal jariah oleh kad Bank Islam. Maknanya setiap yang pengguna kad Bank Islam tu dia akan menyumbang sebanyak 0.3% lah kepada tabung amal jariah, dan duit ini kita akan gunakan untuk yang layak lah untuk program seperti ini. Dan bagi kita, apabila kita memberikan bantuan kepada responden, kita mengharapkan, sangat-sangat mengharapkan lah responden tersebut tidak mensia-siakan lah. Jadi dia, responden tersebut seharusnya mengambil peluang di atas bantuan yang kita berikan ini, dan untuk dia berusaha untuk meningkatkan pendapatan dia. Berdasarkan perbincangan tersebut,
Maka, mereka sebulat suara memilih seorang peniaga kedai runcit yang dilihat layak menerima bantuan bagi program Semurni Kudratku. Peniaga kedai runcit yang dimaksudkan ialah Encik Alias Osman atau lebih dikenali sebagai Pok Lias di kalangan penduduk kampung. Usai sahaja mesyuarat pemilihan penerima program Semurni Kudratku, Nik Nasuha dan warga kerjanya bergegas ke lokasi kedai Pok Lias yang terletak di Jalan Intan, Kampung Balai Besar, Dungun. Ketibaan warga kerja Bank Islam Cawangan Dungun memberi kejutan kepada Pok Lias. Salam. Apa ni? Saya ni Okey. Fazan. Okey, salam. Saya Lias. Kami daripada Bank Islam. Ya. Jadi kita hari ni kita nak bagi tahu pakcik telah berjaya kita pilih sebagai responden untuk Semurni Kudratku. Ya. Jadi ni program dia. Terima kasih. Ya. Saya pun tak tahu apa nak cakap ni. Terima kasih banyak. Saya tidak Islam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Jadi insya-Allah lah pakcik kita akan beri dalam bentuk barangan dan juga modal untuk pakcik untuk memulakan perniagaan. Okey, terima kasih banyak. Tak ada apa yang saya nak ucapkan. Terima kasih. Reaksi terkejut bercampur gembira jelas terpancar di wajah lelaki berusia 55 tahun ini yang sama sekali tidak menyangka bahawa beliau akan terpilih untuk menerima bantuan daripada Bank Islam bagi program Semurni Kudratku. Kegembiraan Pok Lias dikongsi bersama isteri beliau yang secara kebetulan sedang sibuk menyediakan burger untuk memenuhi permintaan para pelanggan. Bagi peserta yang dipilih untuk sumbangan kali ini adalah Pakcik Alias bin Osman. Jumlah yang kami sumbangkan adalah sebanyak ringgit Malaysia RM12,000, iaitu untuk membina dan memperbaiki pasar mini yang diusahakan olehnya, untuk membeli alat-alat pendingin beku dan juga beberapa pengubahsuaian termasuk juga papan tanda untuk kedai tersebut. Kriterianya kita melihat kepada projek tersebut. Ya, kita membantu mereka, mengeluarkan mereka daripada tahap kemiskinan dan juga kita membantu peserta-peserta untuk berdikari. Mungkin satu hari nanti mereka boleh jadi seorang pembayar zakat pula. Antara aktiviti yang kami jalankan adalah pada bulan Ramadan yang lepas, kami memberi peluang kepada pemegang-pemegang kad untuk memberi sumbangan. Oleh itu, duit ataupun dana yang kami dapati ini adalah sumbangan daripada pemegang kad. Dan di samping itu juga bank memberi sumbangan sebanyak 0.3% daripada keuntungan bank, keuntungan bank yang keuntungan daripada kredit kad yang digunakan di sepanjang bulan Ramadan. Dan dana-dana ini kami salurkan kepada mereka yang memerlukan. Menelusuri kehidupan Pok Lias dan isterinya, Aini Renek atau lebih dikenali sebagai Kak Ani, yang dikurniakan 7 orang anak ini ternyata menguji kekuatan dan ketabahan mereka untuk berusaha lebih gigih bagi menjana pendapatan isi rumah, seterusnya menampung perbelanjaan harian mereka. Seawal jam 6 pagi lagi, Pok Lias akan memastikan segala kelengkapan persekolahan anaknya disediakan oleh isterinya. Kerana ia adalah rutin harian Pok Lias untuk menghantar anak-anaknya ke sekolah yang terletak kira-kira 5 km dari rumah mereka. Selepas Nur Syuhada yang berusia 17 tahun
dan Ahmad Zulkifli yang berusia 15 tahun dihantar ke Sekolah Menengah Surah, Pak Lias akan menghantar anak bongsunya pula, Muhammad Hafizuddin yang berusia 11 tahun ke Sekolah Kebangsaan Surah. Perjalanan yang mengambil masa kira-kira 10 minit seolah-olah tidak terasa kerana bagi Pak Lias, pendidikan anak-anaknya amat penting supaya mereka akan berjaya dan mengubah kehidupan mereka sekeluarga di satu hari nanti. Setelah menghantar Muhammad Hafizuddin, Pak Lias perlu segera ke Pasar Besar Dungun yang terletak kira-kira 4 km dari rumahnya. Di Pasar Besar Dungun inilah Pak Lias selalu membeli barangan keperluan kedai runcit beliau. Antara yang wajib dibeli ialah ayam, ikan dan sayur-sayuran. Nampak mudah, namun memilih barangan basah ini juga memerlukan kemahiran dan teknik. Dan bagi Pak Lias, ia telah sebati di dalam dirinya. Rutin harian Pak Lias ke Pasar Besar Dungun ini membolehkan beliau mengeratkan lagi hubungan yang baik sesama para peniaga yang lain. Setelah semua barangan tersebut dibeli, Pak Lias bergegas pulang ke kedai runcitnya. Isteri Pak Lias, Makcik Aini, setia menanti ketibaan beliau di kedai runcit mereka bagi memastikan setiap barangan yang dibeli akan segera dibersihkan dan seterusnya diletakkan di meja dan rak jualan yang sedia ada. Sudah menjadi kebiasaan kepada Makcik Aini untuk memastikan setiap barangan jualan diasingkan dengan jelas agar ianya mudah untuk dilihat dan dipilih oleh para pelanggan yang datang membeli barangan runcit di kedai beliau. Walau bagaimanapun, kerana kekurangan dan kekangan modal menyebabkan Pak Lias dan Makcik Aini tidak mampu membeli peti dingin untuk menyimpan ayam, ikan dan sayur-sayuran yang dibeli dari Pasar Besar Dungun. Ianya memungkinkan kerosakan kepada barangan tersebut sekaligus akan merugikan pasangan suami isteri ini. Mocik dengan pakcik ni dalam dia nega ni lama dah, maknanya ada turun ada naik gitu lah. Kita tiap-tiap kita nega ni memang dah gitu lah. Hari bulan ni turun, bulan depan naik. Maknanya kalau kita jual hari ni boleh 200, esok boleh 150. Gitu lah saya sehari. Maknanya gitu lah. Tapi makan anak-anak tu lepas lah. Maknanya belanja-belanja sekolah anak tu lepas lah. Anak mocik belajar tu lepas lah. Kira boleh habis. Maknanya gitu lah. Atas dia nega ni lah. Dah ada orang kerja buat lain tu maknanya. Tapi atas kedas buah ni banyak kerja. Nega jual burger, jaga orang pun. Pak cik nukan-nukan sikit-sikit pun gitu atas kedas buah ni maknanya. Kalau nak kiranya memang kalau nak tampung keluarga hari ni, kau dah cukup makan je lah. Kau dah cukup makan je. Kalau nak lebih-lebih tu memang tak boleh sangat lah. Kira impian kita ni memang kalau boleh kita cuba maknanya kalau dari yang kecil tu sehingga ke yang sebaik mungkin lah. Jadi kedai tu semakin maju. Tapi oleh kerana kemungkinan faktor keadaan, faktor modal, jadi mungkin jadi kita tak mampu nak service lah, nak supaya dia lebih baik lagi lah. Kalau dia ni, pada saya kata tadi lah, kalau dulu ni memang pendapatan agak bagus sikit. Sekarang ni oleh kerana persaingan tu dah banyak, kita agak ketinggalan lah sebab dia kalau kedai runcit ni dia perlukan modal yang banyak. Lepas tu dia perlukan sesuatu yang baik dengan kebersihan lah. Itu cuma kita tahu lah. Untuk pengalaman kita yang kita telah tengok kedai-kedai lain. Oleh kerana kita saya sendiri mengakui saya tidak mampu lah untuk menyediakan perkhidmatan yang sebaik mungkin untuk masyarakat. Pada sebelah petangnya, Pak Lias dan Makcik Aini akan berehat seketika bagi melepaskan kudrat yang berbaki setelah seharian penat menjalankan aktiviti perniagaan kedai runcit mereka. Pasangan yang telah berkahwin hampir 25 tahun ini ternyata amat rapat dan mesra antara satu sama lain. Kemesraan mereka ini sedikit sebanyak menterjemahkan bagaimana kesepakatan hidup berumah tangga
memerlukan pengorbanan dan tolak ansur. Pok Lias dan Makcik Aini telah membuka perniagaan kedai runcit mereka sejak tahun 2003. Sesungguhnya, dunia perniagaan tidak semudah yang disangka. Di dalam perniagaan ada pasang surutnya. Kadangkala, situasi ini mendorong Pok Lias dan Makcik Aini berputus asa sehingga mereka hampir-hampir ingin menutup perniagaan kedai runcit yang diusahakan. Namun, menyedari keperluan penduduk sekitar, mereka membatalkan hasrat tersebut. Oh, mestilah tambah. Kalau adalah bantuan mana apa yang saya nak agak tercapai lah, walaupun tak 100%, sekurang-kurangnya beberapa yang boleh saya boleh menambahkan lagi modal perniagaan, memang saya akan bekerja lebih kuat lagi lah. Saya akan berusaha semua insya-Allah memberi banyak khidmat kepada masyarakat. Mungkin macam saya kata tadi, mungkin satu masa nanti saya juga boleh menyumbang kepada masyarakat. InsyaAllah. Hari ini merupakan hari yang amat penting buat Pok Lias keluarga. Seawal jam 10 pagi lagi, Pok Lias sudah berada di premis Bank Islam Cawangan Dungun untuk bertemu dengan warga kerja Bank Islam ini. Kemesraan pengurus perkhidmatan perbankan Bank Islam Cawangan Dungun, Muhammad Afifi Muhammad Alwi, menyambut ketibaan Pok Lias. Muhammad Afifi akan membantu Pok Lias membuka akaun simpanan Al-Awfar yang menawarkan pelbagai kelebihan kepada setiap pendepositnya. Selepas Pok Lias membuka akaun simpanan Al-Awfar, beliau dibawa menemui pengurus cawangan Bank Islam Dungun, Nik Muhammad Nasuha, Nik Razin. Pengurus cawangan Dungun tersebut memaklumkan kepada Pok Lias bentuk bantuan yang akan diberikan kepada beliau pada hari tersebut. Okey, lepas ni nanti kita akan pergi tengok Cila. Kita buat kedai tu, kita ada dah kedai yang kita dah ambil. Kita tengok kedai dia memang banyak contoh lah. Jadi nanti kita akan tengok dengan pakcik yang mana yang sesuai dengan Cila tu. Lepas tu kita akan pergi buka kedai signboard. Kita akan buat signboard lah untuk pakcik. Sekarang ni kita ke kedai elektrik tu lah untuk pilih Pok Lias yang mana Pok Lias kenal, ambil je lah. Tak tahu. Dekat je. 2 lekuk je. Lokasi pertama yang disinggahi oleh Pok Lias dan warga Bank Islam Cawangan Dungun ialah kedai elektrik JPS Trading yang terletak kira-kira 2 km dari cawangan Bank Islam Dungun. Apa khabar hari ni? Baik. Baik. Jadi ini Pok yang kita cerita itu kita nak bagi Di kedai elektrik ini, Pok Lias diberi peluang untuk memilih sebuah peti dingin yang akan diletakkan di kedai runcit beliau. Beliau juga diberi penerangan ringkas mengenai peti dingin yang telah dipilih. Setelah pilihan dibuat serta penerangan lengkap diperolehi beliau, peti dingin tersebut akan dihantar ke kedai runcitnya pada hari yang sama. Selepas pembelian peti dingin selesai, Pok Lias dan warga kerja Bank Islam Dungun segera ke kedai membuat papan tanda yang terletak kira-kira 2 km dari kedai elektrik tersebut. Pok Lias diterangkan dengan lakaran dan pemilihan reka bentuk papan tanda kedainya berdasarkan aspek-aspek dan ciri-ciri strategi pemasaran yang sesuai. 2 hari sebelum pembelian peti dingin dan pembuatan papan tanda kedai Pok Lias dilakukan, warga kerja Bank Islam Cawangan Dungun terlebih dahulu membuat beberapa kerja penambahbaikan dan penambahan infrastruktur kedai Pok Lias yang hanya terletak di sebelah kiri kedai runcit beliau.
Antara aktiviti-aktiviti yang diberi tumpuan ialah kerja menyimen tempat pembersihan dan penyiangan ikan, ayam dan daging. Ternyata, warga kerja Bank Islam Cawangan Dungun amat prihatin dengan keadaan kedai Pok Lias yang memerlukan pelbagai penambahbaikan dan penambahan agar ianya mampu untuk menjana pendapatan dan keuntungan yang lebih di samping pengeluaran barangan jualan secara lebih besar walaupun pelbagai kekangan dan cabaran yang dihadapi oleh Pok Lias setiap hari. Program CSR ni memang baik dan memang perlulah untuk kita bagi peluang kepada peniaga-peniaga yang hendak maju, kan, untuk bagi peluang kepada mereka untuk meningkatkan pendapatan dan juga taraf hidup. Untuk yang bagi kedai Pok Lias ni, salah satu dia adalah kita akan membesarkan sedikit dia punya kedai, menyediakan tempat penyiangan ikan dan juga ayam. Jadi staf saya sekarang ni sedang menyiapkan bahagian belakang tempat penyiangan dan sedang menyimin, dan juga dia akan buat untuk bahagian nanti tempat basuhan ikan dan ayam nanti. Susunan barangan jualan di kedai runcit Pok Lias perlu disusun semula bagi memudahkan para pelanggan melihat barangan yang dijual. Warga kerja Bank Islam Cawangan Dungun mengambil inisiatif dengan mengemas dan menyusun semula kedudukan barangan yang terdapat di dalam kedai runcit Pok Lias agar ianya kelihatan lebih teratur dan mudah untuk dipilih. Setelah kerja-kerja mengemas semula kedudukan barangan di kedai runcit Pok Lias selesai, peti dingin yang dibeli tiba di hadapan kedainya. Pok Lias seolah-olah masih tidak percaya dengan apa yang sedang berlaku dan rezeki yang diperolehinya. Okey Pak Cik, ini adalah sumbangan dari Bank Islam untuk program Semurni Kudratku. Semoga Pak Cik akan terus berjaya dan berjaya. Terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan, dan insya-Allah dengan sumbangan ini semoga saya dapat terus menjalankan tanggungjawab saya sebagai apa yang telah disampaikan. Terima kasih. Konsep memberi joran dan mata pancing dalam program Semurni Kudratku ini ternyata amat berkesan kepada responden yang dipilih oleh Bank Islam. Namun, segala-galanya terpulang kepada inisiatif dan usaha gigih mereka untuk terus berusaha meningkatkan pendapatan isi rumah, seterusnya mengubah nasib mereka agar lebih selesa. Pok Lias dan Makcik Aini merupakan antara insan yang sangat bertuah kerana diberi peluang meningkatkan kemajuan perniagaan kedai runcit mereka. Dan mungkin selepas ini, Pok Lias mampu tersenyum bangga dengan pencapaian dan peningkatan keuntungan kedai runcit beliau sehingga mampu memberi bantuan kepada individu yang lain pula melalui zakat perniagaannya. InsyaAllah. Bila saya dah diberi peluang, kalau saya berjaya misalnya saya harap kerana Bank Islam apa siapa saja pun bolehlah terus membantu masyarakat lain yang mungkin memerlukan lebih daripada saya misalnya. Kalau hari ini kita pun orang-orang tersendiri pun memang mereka ni rajin bekerja, tapi mungkin masalah modal satu masalah lah. Nak pinjam mungkin ikut bimbang, kalau tak nak bayar kan. Jadi satu masalah bagi keluarga dan tunggu. Jadi saya haraplah insya-Allah saya terima kasih kepada bank ini, mana kalau boleh teruskan program ini, teruskan boleh bantu masyarakat. Ini satu kerjaan yang paling bagus kan, insya-Allah. Terima kasih.
Kudratku. Program bersama Cuba saksikan program Semurni Kudratku bersama Bank Islam.